Cukup forum ke tak? Luqman ada, dua-dua Luqman ada. Nabil, ni apa cerita Nabil? Sekejap, nak sound sikit. Nabil mana? Dah 2 kali tak datang ni. Lagi siapa? Nabil. Nabil seorang ni. Sofi ada. Akil. Okay, hari ni kita masuk bab baru. Baca dulu. Masing-masing kena ada textbook Okay, yang lain dah ada. Alright. So, hari ni chapter apa saya cakap? Chapter 4. Asfar, kamu seorang kat rumah ke? Ada adik. Adik, 2 orang aja? 4. 4 orang. 2 orang lagi bersama? Mak ayah kerja. Oh, mak ayah kerja. Oh, enjoy lah. Tak ada lah. Kau enjoy. Apa tak enjoynya? Okay. Now, chapter 4. Okay, semua orang nampak kan? Komposisi kimia dalam sel. Okay, first chapter yang kita akan belajar, ini yang kita akan cover lah. Okay, apa itu komposisi kimia? Alright. So, first thing kita akan tengok makna dia dululah. Apa benda, mana dia? Kejap nak keluarkan pensel jap. Okay. And then, akan ada, saya rasa saya dah tekan dah pensel. Okay, lepas tu kita akan tengok komposisi kimia yang paling utama dalam sel adalah air. Okay, lepas tu kita akan tengok ada banyak komposisi kimia yang lain, tapi kita akan fokus untuk level SPM ataupun level tingkatan 4-5, kamu hanya fokus kepada komposisi kimia karbohidrat, protein, lipid, asid nukleik sahaja. Okay? So kita akan tengok 5 benda ni lah untuk tajuk 4. Okay, ada soalan setakat ni? Okay, ni learning objektif lah yang korang patut capai. Okay? Halo, ada soalan? Tak ada, madam. Tak ada. Asfar seorang juga kat dalam kelas ni. Yang lain mana? Ada soalan? Taha, ada soalan? Ada. Ya Allah. Baru bangun tidur ke apa tu? Okay. Iman tak boleh cakap. Silap. Luqman, ada soalan? Luqman lama. Luqman lama mana? Lama tak dengar suara Luqman. Oh, Luqman. Hai. Tulis surat cinta je. Asal tak boleh cakap? Dah hilang suara dah? PKP. Puasa cakap. Apa dia? Luqman? Tak dengar. Tak nak cakap dah? Okay. First thing kita akan tengok air. Okay, air adalah salah satu komponen yang sangat penting lah dalam sel. Alright? Korang tahu tak air tu apa? H2O. Kan? Siapa tak tahu? Siapa tak tahu air itu adalah H2O? Water. Siapa tak tahu? Tak tahu tak apa. Tak ada dosa pun. Oh, mic rosak. Okay. Yang tak tahu tak masuk kelas kimia. Betul. Siapa tak tahu tak masuk kelas kimia. Bagus. Okay, so H2O maknanya air. Dia terdiri daripada unsur apa?
Hidrogen dan Hidrogen dan oksigen. So dia ada satu oksigen, lepas tu dia ada dua hidrogen, betul? betul. Okey, apa makna ni? Ni apa makna? Charge negatif, charge positif. Partially. Oksigen kumpulan apa? Hazmi. Cuba jawab. Hazmi masuk kelas kimia tak? Oksigen dalam jadual berkala di kumpulan apa? Gas. Bagi tahu Madam Halim. Hazmi? Lamanya saya tunggu. Okey, siapa nak jawab? Aswa dah hilang dah gambar dah? Ada madam. Oh ada ha. Aswa, oksigen kumpulan apa dalam jadual berkala? Kumpulan bukan logam. Kumpulan bukan logam. Yelah, dia grup apa? Dia ada grup kan? Betul tak? Kumpulan 16. Kumpulan 16. Betul. Kumpulan 6 lah kiranya kan? Group 6. Betul? Maknanya apa? Untuk dia jadi stabil, dia perlu berapa lagi? Maknanya dia ada free elektron berapa? Kan? Oksigen kumpulan 6. Maknanya elektron terluar dia ada 6 lah kan? Betul tak? Korang? Tapi untuk dia stable, dia kena jadi 8. 8 baru stable. Betul tak? Okay, that is why maknanya dia ada 2 elektron bebas. Okay, so 2 elektron bebas ni yang akan bergabung dengan hidrogen. So that's why diperlukan 2 hidrogen untuk membentuk molekul yang stabil, iaitu air. Air ni sangat special sebab dia sangat stable. Okay, ada soalan setakat tu? Tak ada. Tak ada. Akil ada soalan? Tak ada. Madam, Ya. yang ni dekat semua jenis air ke? Apanya? Yang ni tu yang mana? H2O tu. H2O Ya, memang. Struktur air memang macam ni. Semua. Air tak ada. Air tak ada banyak jenis. Air ada satu je jenis. Okey? Tapi bila dia jadi air gula, dia akan bercampur dengan molekul gula. Tapi tetap tidak mengubah bentuk struktur molekul air dia. Madam, tu simbol apa madam? Yang mana? Yang ada positif negatif tu sebelah dia tu. Yang pelik tu. Okey. Kimia tak belajar ke? Belum lagi kot. Tak nampak simbol tu. Ada. Hidrogen ni dia kumpulan satu kan? Sebab dia ada elektron terluar dia satu je. Betul? Betul? Betul. Betul tak? Okey. Oksigen pula ada 6. Maknanya 2 ni dah mengikat sama dia, yang 4 ni dia ada elektron bebas 2. Yang belum couple ni 2. Jadi yang belum couple ni dia akan attracted kepada yang bebas juga. So hidrogen je kat sini yang memang kat udara banyak hidrogen. So dia akan bagi satu elektron dia join dengan oksigen. So basically maksud partially negative, partially positive ni adalah sifat kepolaran dia, electronegativity dia. Ni perkataan ni. Okay, electronegativity. Maknanya tendensi untuk dia ni menarik besar. Yang ini pula tendensi untuk dia memberi pun besar.
So bila dia join, okey, satu tarik, satu beri, so dia akan membentuk molekul yang stabil. Itu maksud dia. Boleh? Yang ni nanti korang akan cover kimia. Cikgu tak nak cover. Sikit-sikit boleh lah. Okey, boleh tak? Faham tak? Dia negatif sebab dia menarik. Yang lagi satu positif sebab kuasa memberi. Macam tu je lah. Tapi kimia punya terms, cikgu tak tahu. Korang kena guna kimia punya terms. Okay, kimia punya terms, the word electronegativity dengan electropositivity ada maksud. Itu sebab molekul air dikenali sebagai molekul yang berkutub. Kutub maksudnya dia bukan share. Okey, kalau dia share, dia tidak akan membentuk molekul berkutub. Tidak bercas. Kimia dah belajar belum? Belum. Okey. Dia tak share. Contoh share, share maksudnya kalau kumpulan itu, let's say carbon. Okey, carbon kumpulan berapa? 4 kan? Betul? Betul. Okey, so carbon ini, dia akan, maksudnya dia ada elektron bebas 4. So, dia boleh pilih mana-mana untuk dia share. Membuat double ikatan ataupun triple ikatan. Ini kita panggil share. Ini kita panggil memberi dan menerima. Boleh? Faham? So, itu sebab dia dikenali dengan sebagai molekul berkutub. Korang akan belajar ni nanti. Okey, sifat-sifat molekul. Yang mana molekul ini boleh dibahagikan kepada dua. Satu yang mengikat secara share. Share apa Melayu cakap? Kongsi. Berkongsi. Ataupun lagi satu bersifat secara memberi. Memberi dan menerima. Alright? Dia bukan share. Kalau share dia sama banyak. Kalau yang ini, sebab dia ni hanya ada satu free, dia ni ada 2 free, so that's why dia ikat kepada 2 hidrogen atom. Okey, boleh? Boleh. Ada soalan setakat ni? Adakah saya menjawab soalan tu? Okey, yang special sebab dia ada kutub ni adalah dia ada boleh membuat ikatan hidrogen. So ikatan hidrogen ni is a very powerful punya ikatan. Itu dia sangat boleh dikatakan strong ikatan dia. Okey, ikatan hidrogen. Maknanya hidrogen hanya boleh mengikat kepada molekul yang tertentu. Contohnya kalau hidrogen mengikat kepada oksigen, ini dipanggil ikatan hidrogen. So, hidrogen yang ni dia boleh ikat dengan molekul yang lain juga. Okey, ini dipanggil ikatan hidrogen. So, disebabkan ikatan hidrogen ni, air bersifat sebagai pelarut yang universal, semesta. So, itu sebab apa-apa kita guna air. Sebab air adalah pelarut yang sangat baik. Boleh? So dalam badan kita, itu sebab dalam badan kita terdapat 70% air. Sebab dia adalah satu pelarut semesta lah yang baik, okey, untuk membantu pergerakan molekul ni. Alright, dia macam highway lah. Kalau tak ada highway kan lambat jalan kan. Okey? Ada soalan pasal air? So kat sini specialnya air, salah satunya disebabkan kekutupan dia. Okey, unsur yang ada dalam air adalah hidrogen dan oksigen. Okey, disebabkan kekutupan dia ini, yang mana dia mempunyai electronegativity dan electropositivity, menyebabkan dia membentuk ikatan hidrogen. So, ikatan hidrogen ini menyebabkan air boleh bertindak sebagai pelarut semesta. Nampak? Ada soalan? Ada.
Ya, air sangat penting. Okay, sebab badan kita memang penuh dengan air. Okay, kalau badan kita kurang air, itu sebab kita kena minum air. Okey, otak akan bawa mesej cakap, badan ni perlu air. Sebab dia tak berada dalam keadaan isotonik. Kalau tidak berada dalam keadaan isotonik, maka pergerakan molekul ni akan terganggu. So kita boleh faham kan maksudnya kalau dia hypotonik dan hypertonik, which is dangerous to our body. Alright? Okay. Salah satu sifat lain bagusnya air ini, dia mempunyai 2 daya. Okay, satu is daya lekitan, lagi satu is daya lekatan. Tak sama ya, lekit dan lekat. Suka tak suka korang memang kena hafal. Okay, kalau tak nak hafal, faham. Okay, apa maksud lekat? Lekat, bila kita lekat, nampak? Dia melekat dekat permukaan. Itu lekat. Okey, lekit antara dia, molekul dia. Okey, kalau soalan tanya apa itu daya lekitan? Daya lekitan adalah molekul air melekat antara satu sama lain. Nampak? Dia melekat antara satu sama lain. So that's why dia sangat kuat. Sebab dia ada hydrogen bond yang menyebabkan dia boleh melekit antara satu sama lain. Boleh? Kau faham? Boleh tak? Boleh madam. Itu sebab kalau kamu tengok serangga yang badan dia ringan, dia boleh jalan atas air. Kalau manusia jalan atas air tu tak tahulah, mungkin dia jenis serangga serangga berupa manusia ke, tak tahulah kan. Okay? So disebabkan oleh daya lekitan air itu yang dia boleh mengapung dengan dia punya badan yang ringan tu. Alright? Okay. Okay, pada masa yang sama, molekul air juga melekat pada permukaan lain melalui daya lekatan. So, daya lekatan ni dia dengan permukaan. Itu sebab bila kita tengok macam mana pokok daripada akar, air boleh naik melalui akar terus ke batang dan ke daun. Okey, disebabkan oleh daya lekatan dan daya lekitan. Inilah contoh dia. Okay, xylem. Cikgu harap dekat sini korang dah tahu sangatlah xylem ni apa. Okay, xylem ini dekat dalam tumbuhan kan, salur yang melakukan pergerakan air daripada akar ke bahagian atas air. Okay. So, kedua-dua ini menghasilkan tindakan kapilari. Ini adalah salah satu contoh yang sangat baik untuk menunjukkan bahawa air itu bersifat lekatan dan lekitan. Okey, kapilari yang membolehkan air memasuki dan bergerak di sepanjang ruang yang sempit. Contohnya salur xylem. Right? So, kalau dalam SPM tanya bagi contoh bukti yang menunjukkan air itu mempunyai daya lekitan dan lekatan yang baik, inilah contoh yang terbaik. Okey, iaitu salur xylem, pergerakan air daripada akar ke atas. Soalan? Sofi, ada soalan? Madam, daya lekitan dengan daya lekatan ni air je. Untuk air je. Selalunya kita refer kepada air. Tak semua molekul yang sangat strong like water. Sebab apa lagi je pelarut universal? Tak ada kan? Air je setakat ni. Ada tak? Saya rasa macam tak ada lagi dah pelarut universal yang boleh menyebabkan sesuatu pergerakan molekul lain sebagai pembantu. Okey? Adakah saya menjawab? Ya. Contohnya alkohol. Alkohol bukan pelarut universal. Sebab alkohol hanya membenarkan molekul-molekul tertentu sahaja. Even kadang-kadang alkohol tu kena campur dengan air, baru dia boleh bersikap efektif. Dia ada effectiveness dia kat situ. Right? Good question. Azmi ke tadi? Okay, ada soalan lain?
Madam, daya lekitan ni sama dengan ikatan hidrogen ke? Daya is daya. Daya lekitan disebabkan oleh ikatan hidrogen. Daya ni satu energy, satu benda enforce yang boleh membantu enforcement. Itu daya. Alright? Tapi disebabkan oleh ikatan hidrogen dia yang sangat kuat, maka dia sampai boleh membuat satu usaha yang kuat dipanggil daya lekitan. Nak kata daya lekitan itu adalah ikatan hidrogen, salah. Macam itulah. Macam adik-beradik ramai. Jadinya bila adik-beradik ramai dan hubungan kekeluargaan kuat, maka dia akan saling bantu-membantu. Tak ada yang susah. So sama ke hidup tak susah itu dengan keluarga yang ramai? Tak sama kan? Macam itulah maksud dia. Okey? Siapa tanya tadi? Azfai. Saya Sophie. Sophie. Okey. Boleh Sophie, faham tak? Boleh. Alright. Okey. Lagi satu sifat air yang bagus adalah dia bersifat muatan haba tentu air. Okey, air mempunyai muatan haba tentu yang tinggi, iaitu sebanyak 4.2 kilojoule kg per kg darjah Celsius. Baik, daripada cikgu belajar dulu, zaman cikgu belajar, besar-besar korang, sampailah dah tua ni, inilah nilainya. Takkan berubah. Okey, sampai teori baru dihasilkan. So, apa yang maksudnya muatan haba tentu yang tinggi? Ini bermaksud jika kita nak naikkan 1 degree Celsius of air, kita memerlukan 4.2 kilojoule tenaga haba. Maksudnya air menyerap banyak tenaga haba hanya dengan kenaikan suhu yang kecil. Nampak tak? Itu kepentingan dia. Boleh imagine tak kalau air tak ada kat dalam badan kita, kat luar panas, dengan badan-badan kita sekali jadi panas. Okey, tapi disebabkan kita mempunyai air sebanyak mungkin 70% dalam badan kita, maka kita boleh compensate dengan cuaca, dengan kepanasan. Ataupun bila kamu masuk air pun kamu akan rasa air itu membantu sebenarnya dalam kehilangan haba ataupun dalam mengambil haba. Alright? So ciri ini sangat penting untuk mengekalkan suhu badan organisma. Baik, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Mari kita tengok. Ni senang kan nak jawab? Ni pun dah boleh jawab kan? Kalau soalan tanya, mengapa air dikenali sebagai molekul berkutub? Boleh tak rasa-rasa nak jawab? Apa ikatan kimia yang terurai semasa air berubah daripada cecair kepada wap air? Kita nak jadikan air kepada wap, kita memerlukan 100 darjah Celsius. Tinggi kot. Kan? So, apa ikatan kimia sebenarnya yang terurai? Korang, saya tanya ni, apa ikatan kimia yang terurai? Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen. Okey, bagus. Maknanya ikatan hidrogen ni sangat strong. Bukan senang nak putuskan dia. Okey. Siapa ni? Next mangsa. Luqman mana? Senyap je Luqman. Luqman baru. Mengapa air dikenali sebagai molekul berkutub, Luqman?
Apa dia madam? Air dikali sebagai molekul berkutuk. Mm-mm. Kerana ni elektron tu dia kongsi di antara hidrogen dengan oksigen. Perkataan kongsi tu bahaya tu. Dia tak berkongsi. Pistol tu madam. Okey, kalau boleh jangan guna perkataan berkongsi. Okey? Berkongsi ni kamu akan confuse nanti dengan chemistry. Chemistry ini bersifat berkongsi, covalent. Ini nanti, saya tak tahulah kamu dah belajar ke belum kimia. Okey, ini berkongsi. Ini sebenarnya perkataan berkongsi ni tak sesuai. Kat sini lebih baik teruskan aja yang ini. Okey, oksigen dan hidrogen akan tertarik. Hidrogen akan tertarik ke arah oksigen yang lebih elektronegatif. So, hidrogen kat sini is lebih partially positive, okey, lebih elektropositif. Okey, dia lebih elektropositif akan tertarik ke arah oksigen yang lebih elektronegatif. Okey, cuba kalau boleh jangan guna perkataan berkongsi ya, anak-anak. Boleh? Luqman, faham tak saya cakap? Faham. Bukan, sebab nanti bila kimia korang jadi confuse perkataan berkongsi tu. Sedangkan dia tak berkongsi pun sebenarnya. Dia ni donate, dia ni accept. Tak sama tu. Kan, beri terus, kongsi, share. Right? So, kadang-kadang ayat ni, yelah mungkin orang biologi ikut. Dia tak berapa kemahiran kimia dia kurang kot agaknya. Okay, so be careful with that. Right, we done here. Baik. Kali ni cikgu nak korang pula jadi lebih aktif. So, apa yang cikgu nak buat? Korang cari partner. Okey. Cari partner 2 orang. Satu present. Nanti korang kena present lah. Okey, 2 orang ni kena share buat kerja. Okey, cikgu nak korang buat karbohidrat. Okey. Kimia nombor 2. Komposisi kimia nombor 2 antara yang terbesar dalam badan kita. Karbohidrat. Komposisi kimia yang pertama yang terbesar dalam badan kita adalah air. Alright. So, korang pilih partner. Buat macam terangkan yang macam mana cikgu terangkan tadi. Boleh? Cikgu akan select group. Boleh tak? InsyaAllah. Okey. Bila dah pilih partner, tulis nama dekat WhatsApp group. Besok cikgu akan pick any of you, kumpulan mana untuk present pasal karbohidrat. Boleh? Boleh. Ada soalan mengenai karbohidrat? Dah jumpa partner? Okey, cari partner sekarang. WhatsApp personal. Okey, tulis nama kat sini, partner. Tak jumpa partner. Cepat, cikgu tunggu. Tulis nama kat sini. So, kalau ada soalan pasal karbohidrat, boleh buat sekarang. Ada soalan, boleh tanya. Dibuka. 30 minit pasal karbohidrat. Okay, karbohidrat adalah salah satu komposisi kimia yang penting dalam badan kita. Tapi tak ada pun yang tulis nama kat sini. Taha, start dulu Taha. Tulis nama. Taha and siapa? Partner in crime. Luqman. Boleh. Tulis. Dah bincang ke dengan Luqman? Setuju tak? Korang bercakap lah sama korang. Hei, budak-budak ni. Cakap, cepat. Taha versus Luqman. Iman versus Azfar. Okey. Ni Luqman lama ke Luqman baru Taha? Baru. Okey. Kenapa Luqman lama tak nak?
Dah bosan. Bos. Okey. Okey, lagi? Lagi? Yang lain? Iman and siapa? Sophie and siapa? Okay, boleh bincang. Boleh bincang personal dekat belakang. Pandai tak buka Google Meet sendiri? Kena buat sekarang. Sekarang lah. Kalau ada soalan, boleh tanya sekarang. Bincang sekarang. Okay. Bincang kat belakang. Okay, macam mana korang nak buat? Nak buat presentation on karbohidrat. Saya tahu Taha pandai buat presentation. So, untung siapa partner dengan Taha. Okay, Luqman dengan Sophie. Alright, settle. Lagi? Bab ni susah tau sebenarnya. Tu sebab cikgu bagi macam ni. Kalau tak nanti korang dengar je tak faham pun. Okay, yang belum ada partner kat sini, Iman, Saya Nabil. Sorry Iman. Iman kan tak boleh cakap ke Iman. Janganlah cakap. Okay, Akil dan Mus. Alright, good. Asal nak orang lama-lama je. Yang lain ni nak buat seorang-seorang ke? Kau nak buat seorang-seorang, saya nak orang yang seorang ni present. Besok. Besok kan kelas kita. Azmi, macam mana? Azmi nak couple dengan siapa? Tak ada couple dah. Nabil. Tinggal Nabil je lah kan? Azmi dengan Nabil boleh? Tapi Nabil tak datang. Azmi mana Azmi? Senyap je. Azmi? Are you okay? Saya boleh je. Okay. So, sebab Nabil tak ada, ni macam mana saya nak buat surat warning dekat Nabil ni? Dah berapa kali tak datang ni? Lecture cikgu lain macam mana buat? Taha? Entah. Kalau student yang tak datang ni macam mana? Dia cuma ambil attendance je, tak buat apa pun. Tak buat apa? Buat bodoh je? Okay. Saya tak rasa Nabil ni dah lama tak datang, dah 2 kali dah ni. Hazmi, kamu nak buat seorang ke? Kamu nak join any group yang you comfortable? Saya nak kamu siapkan karbohidrat je tau. Karbohidrat banyak ni. Karbohidrat ada 3 jenis. Kan? Contoh-contoh dia. Banyak ni. Kau nak buat seorang? Boleh ke? Kepentingan Ni bila nak kena present ni? Apa dia? Bila nak kena present? Besok lah. Oh, esok. Saya Monosaccharide. bincang sekarang. So, siapa yang tak faham boleh terus tanya saya sekarang. So, Hazmi, you nak join other groups ke you nak buat seorang? Seorang? Allah. Macam keras rumang pula nanti. Boleh lah. Dia nak present macam mana madam? Yang ada slide semua tu ke? Yo. Good luck. 1 je. 1/5 je daripada kerja yang lain. Slide tak kisah. Kamu nak guna Word ke, kamu nak guna PowerPoint ke, tapi kena siap. Boleh? So, ada soalan nak tanya? Boleh. Baca sekarang. Kau ada soalan pasal karbohidrat.
untuk memudahkan kamu. Karbohidrat ni apa? Madam, Ya, apa yang dikata condensation reaction? yang mana? Monosaccharide. Monosakarida. Ni, Dia kata tindak balas. ni tindak balas kondensasi. Ya. Mm-mm. Okey, monosakarida ini adalah monomer. First kali kamu kena kenal apa tu monomer, apa tu polimer. Dah kenal tak yang tu? Okey. Untuk okey. Contoh monomer, satu monomer, combine dengan satu monomer. Monomer ni benda yang sama tau. Combine satu lagi monomer. So, dia akan membentuk polimer. Polimer. Dia akan bentuk macam ni lah. Ni polimer. Ni kita panggil polimer. Alright. So, proses kondensasi dengan proses hidrolisis ini berlaku untuk mengubah daripada proses daripada monomer jadi polimer. So, kat sini, ini adalah karbohidrat. Ini karbohidrat. Ini adalah monomer karbohidrat. Kemungkinan glukos ke, yang paling common is glukos lah. Ataupun mungkin fructose ke. Macam tu lah. Okey. Tindak balas dia tu ialah yang ini. Chemical reaction dia. Okey. So kalau monosakarida membentuk polimer. So maknanya kalau monomer membentuk polimer. Dia adalah proses kondensasi. Kondensasi. Maknanya dia buang air. So dia combine. Itu maksudnya. Adakah saya menjawab soalan kamu? Ya, madam. Okey, bagus. Ada lagi soalan? Ada soalan lagi? Dah bincang ke belum ni? Tak apa, sekejap Imam buat. Tak ni nak habis ni. Tengah bincang, madam. Okey, tengah bincang. Tengah bincang bagus. Kalau tengah bincang, kalau ada soalan boleh tanya sekarang. Saya di sini. Tidak pergi ke mana-mana. Koklah nanti besok susah nak buat presentation. Kalau tak boleh jawab. Boleh tak? Kalau tak saya carikan video. Sementara kamu bincang, saya cari video supaya kamu lebih faham. Cek kat internet. Tengok betul korang ni bincang. Korang bincang ke korang tidur ni? Bincang, madam. Tak baik tau, madam. Kejap Kalau kita nak tengok video, kita cari video yang cantik-cantik ni. Ada banyak gambar. Kalau setakat bercakap, baik saya je yang bercakap. Tak nak layan ni. Banyak cakap. Kadang-kadang Mak Salihnya bagus. Dia tak payah cakap. Most people who want to get into better shape believe carbs are unhealthy.
macronutrients take a lengthy duration. Are characterized as either sugars in the molecule, and poly means many. Fructose. Fructose is the primary. They can be depicted as common disaccharide and galactose from plants in that they store energy in the form of glycogen, which is a highly branched and oxygen. Okey, cikgu rasa video ni bagus. Korang ada masalah ke? Tak ada masalah? Terus je? Senyap je ni. So far, ada soalan lagi? Tak ada dah kot, madam. Iyo. Pandai Ada, sangat. Ada tak, tapi dia sebab sekarang ni macam tengoklah laju, mungkin tak sempat. Nak kena cari dalam sikit. Kenapa nak tengok laju-laju? Tak payahlah tengok laju-laju. Oh ya. Okay. Kita tengok video ni dulu supaya mana tahu kok boleh faham. Nampak tak yang saya share? Boleh Sebab saya tak nampak korang dah. Nampak, madam. Karbohidrat. Tapi ni orang putih lah. Tapi bagus, dia cepat. Carbohydrates are biomolecules that are composed of carbon, hydrogen, and oxygen atoms in the ratio of 1 to 2 to 1. Ini unsur yang harus ada dalam karbohidrat. Okey, unsur itu adalah 1, 2, 1. Maknanya karbon kena ada 1. Ratio teringkas. Ratio teringkas. Haruslah dalam keadaan 1, 2, 1. Formula ringkas dia lah. A portion of these elements within carbohydrate molecules with the formula CH2O. Most carbohydrates are characterized as either monosaccharides, disaccharides, or polysaccharides. Okey, ini 3 jenis karbohidrat. Monosakarida, disakarida, mono 1, di 2, poly banyak. The term saccharide is just another word for sugar. The prefixes mono, di, and poly refer to the number of sugars in the molecule. Mono means 1, so a monosaccharide is a carbohydrate made of 1 unit of sugar. The prefix di means 2, so a disaccharide is a carbohydrate made of 2 units of sugar. And poly means many, so a polysaccharide is made of many sugar units bonded together. Let's talk about monosaccharides first. Monosaccharides are the building blocks, or monomers, of all carbohydrates. Common monosaccharides include glucose, fructose, and galactose. Glucose is by far the most abundant monosaccharide. It's water-soluble, easily transported through an organism, and is the energy source for cellular respiration and the production of ATP. Fructose is the primary monosaccharide found in fruits and plants, and galactose is the primary monosaccharide found in milk. All of these monosaccharides are 6 carbon sugars with the chemical formula C6H12O6. They can be depicted chemically as either straight chains or rings. Disaccharides are formed when monosaccharides are joined together through dehydration reactions, forming what are called glycosidic linkages. Common disaccharides include maltose, which is made up of 2 glucose molecules, sucrose, also known as table sugar, which is made up of glucose and fructose, and lactose, or milk sugar, which contains glucose and galactose. Polysaccharides are formed when glucose monomers link together to form long chains. These long chains of glucose units are ideal for storing energy. The chains can be straight or branched. Plants store energy in the form of amylose, which has straight chains, or amylopectin, which is branched. Animals differ from plants in that they store energy in the form of glycogen, which is a highly branched polysaccharide that can be broken down quickly to supply energy to tissues. Other polysaccharides, such as cellulose, chitin,
and peptidoglycan serve as structural molecules in organisms. The most abundant polysaccharide is cellulose. Cellulose is a straight-chain polymer of glucose, like amylose, but it differs in the configuration of the bonds between the glucose units. Most organisms are unable to break these bonds and cannot use cellulose as a source of energy. Instead, cellulose is used to add strength to plant cell walls. Chitin is a structural polysaccharide found in animals and fungi. It makes up the exoskeleton of insects and crustaceans. Its unique properties are a result of chitin having amino groups attached to its sugar monomers. Peptidoglycans are complex polysaccharides found in the cell walls of bacteria. The macromolecule is both flexible and rugged due to its structure. Each monomer of the polysaccharide has a peptide chain attached to it. Often, we refer to carbohydrates as being either simple sugars or complex carbohydrates. Monosaccharides and disaccharides are commonly referred to as simple sugars. The term complex carbohydrates refers to the polysaccharides. Ya, habis. Okey, ada soalan? Kelas? Ada soalan? Tak ada, madam. Nanti kalau ada, PM je lah. Pasti tak ada soalan? Okey, karbohidrat ni secara general, apa dia? Apa beza karbohidrat dengan air? Persamaan dia, dua-dua ni wujud dalam komposisi sel kan? Apa beza karbohidrat dengan air? Karbohidrat ada karbon. Karbohidrat ada karbon, air tak ada karbon. Okey, boleh terima. Lagi? Karbohidrat ada jenis. Jangan ketawa. Betul lah, karbohidrat ada 3 jenis, betul tak? Monosakarida, disakarida, polisakarida, air je lah. Okey, bagus. Lagi? Karbohidrat ni dia terdiri daripada 3 organik. 3 atom. 3 atom, 3 unsur. Betul. Betul. Karbon, hidrogen, oksigen. Okey, lagi? Air seperti yang tak organik, karbohidrat ni seperti organik. Very good. Bagus Asfa. Okey, air adalah sebatian tidak organik. Manakala karbohidrat adalah sebatian organik. Sebab kenapa? Kenapa dia organik? Terdiri daripada unsur karbon. Sebab dia ada unsur karbon. Unsur karbon ni, special unsur karbon ni, dia boleh membentuk satu rantai yang sangat panjang. So itu sebab karbohidrat, lipid, protein, semua ni dipanggil macromolecules. Cikgu tulis kat sini. Macromolecule. Maksudnya apa? Satu molekul yang besar. Okey, lagi? Habis dah? Tak ada dah? Itu yang asas lah. Kan? Betul tak? Lagi satu perkataan, polimer dan monomer. Okey. Air, dia bukan polimer. Sebab kenapa? Dia tak ada binaan asas dia. Binaan dia memang molekul tu je. Okey, tapi yang ini dia ada monomer dia. Contoh, karbohidrat, monomer dia mungkin boleh jadi glukosa yang paling famous, ataupun galaktosa, ataupun fruktosa. Tadi kamu dah tengok kan? Okey, selalunya yang monosakarida ni lah yang akan menjadi dia punya asas monomer. Okey, korang akan belajar kimia nanti, tapi tak. Ini kimia
polimer dalam badan kita. Tak sama dengan kalau orang belajar kimia, kimia betul. Okey, contohnya plastik. Plastik is actually a polymer. Tapi tak samalah dengan badan kita punya polimer. Kan? Okey, lagi? Boleh dah? Faham dah? Okay. So kalau dah faham, besok cikgu nak tengok presentation. Saya akan pick je any of the group untuk present, wakil. Tak kisahlah siapa yang nak bercakap. Boleh? InsyaAllah boleh, madam. Soalan? Lepas tu nanti kita rotate tukar partner. Siapa yang partner dia tak bekerjasama, boleh buat aduan pada saya. Aduan di 999. Akan datang nanti ada presentation lagi, madam? Adalah. Yang mana saya rasa susah, kita buat presentation group. Jangan ditanya. Apa dia, Iman? Tak ada. Apa? Cakap. Tak ada. Kita kena belajar two ways communication. Kalau sekadar dengar je, kita tak boleh tahu. Benda tu mungkin kita nampak, kita faham. Tapi sebenarnya adakah kita melakukan pembelajaran? Tu yang tak nak. Right? Motif saya supaya ada konsep pembelajaran kat sini. Take your own responsibility on your studies. Alright. Boleh? Faham? Boleh, madam. InsyaAllah bila kamu buat Boleh, presentation, bila kamu bercakap, sebenarnya kamu lebih faham dan lebih ingat. Itu saya yakin lah. Okay, so tomorrow kita jumpa pagi kan? Pukul 9. Boleh ke ni? Ada masa lebih kurang pukul 1 kalau tak tidur. 12 jam. Boleh, insyaAllah. Alright. Boleh. Tak perlu canggih-canggih boleh copy paste, tak ada masalah. Tapi jangan terus ambil slide orang. Boleh nak ambil. Asalkan bila kamu present kamu faham. Itu yang penting. Okay, kita pusing meja. Hazmi ada soalan? Lokman Syamsul Muzli, Akil, Iman, Sofi, Asfa. Tak ada. Taha. Tak ada, madam. Okay, tolong kunci jam Jangan tiba-tiba buat hilang ingatan pula besok ni. Okay. Alright. Jumpa lagi besok. InsyaAllah. Bye. Hai, terima kasih, madam. Okay, sama Terima kasih, Taha. Tolong Thank buatkan you, attendance. madam. Semua hadir kecuali macam tu je. Tulis. Yang penting date tu kan. Taha Alright, madam. Okay. Bye. Thank you, madam. Sama. Okay, madam. Thank you.